saya nak bawakan satu hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Anas radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam yatba'ul mayyita thalathatun ahluhu wa maluhu wa amaluhu fayarji'u isnani wa yabqa wahidun yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Muttafaqun alaih. Hadis yang diriwayatkan daripada Al-Bukhari dan juga Muslim, yang mana hadis ini diriwayatkan daripada Anas radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis ini, yaitu apabila matinya seseorang apabila mati, maka ada tiga perkara yang akan mengikutinya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama yang akan ikut seseorang itu apabila dia mati sampai ke dalam perkuburan dia adalah ahlu, iaitu keluarga. Yang kedua adalah harta dia, wa malu, iaitu harta dia. Dan yang ketiga wa amalu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah amalan. Fayarji'u isnani wa yabqa wahidah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dua akan balik, tinggal satu. Yang dua itu, kata Nabi, keluarga dan juga harta benda dia akan dibawa, yang akan pulang, dan yang akan kekal bersama si mati itu adalah amalan. Sebab itu, ibu-ibu ayah yang dirahmati Allah sekalian, apa persiapan kita, amalan kita yang telah kita siapkan untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala, itu yang perlu kita fikirkan. Kita berada dalam satu majlis ini merupakan satu amalan yang mana boleh membawa kita ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain, Nabi sebut, man salaka tariqan yatlubu bihi ilma salakallahu bihi tariqan min turuqil jannah. Barang sesiapa yang menempuh suatu jalan untuk dia menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan kepada dia, menyediakan jalan kepada dia untuk dia sampai ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Fatimah ini memberi semangat kepada saya, ibu-ibu ayah yang dirahmati Allah sekalian, untuk kita menambahkan amal bekalan kita bertemu dengan Allah sebelum kita dimatikan. Dan salah satu amalan yang mana boleh membawa kita ke syurga Allah adalah dengan kita mempelajari ilmu. InsyaAllah kita masuk dalam kitab kita, Ya ayyuhalladzina amanu, kita tadabbur ayat yang keempat daripada kitab ini, itu tadabbur yang keempat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Shadaqallahul azim. Surah daripada Al-Baqarah ayat 208 yang membawa maksud, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhannya, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagi. Perkataan asli dalam ayat ini telah ditafsirkan oleh para sarjana tafsir sebagai Islam dan taat, yakni amalan ketaatan kepada Rabb, yakni Allah Subhanahu wa taala. Allah menyuruh golongan alladzina amanu, golongan yang beriman, supaya masuk ke dalam Islam melalui amalan taat secara kafah. Ibu-ibu ayah yang hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, ramai manusia yang hari ini bernama Islam, yang mengandung Islam,
Tapi berapa ramai yang benar-benar menerima Islam itu secara kafah, yakni keseluruhan dia terima. Ada setengah orang diterima Islam itu hanya sekadar pada nama. Ada setengah orang diterima Islam itu pada benda yang dia kehendaki, pada isu-isu yang dia kehendaki. Kalau dia nak macam ni, maka dia akan cari Islam, dia akan bawa dalil untuk menyokong apa yang dia nak. Tapi kalau benda yang lain, benda yang dia tak setuju, maka dia tolak. Ini bukan orang yang kafir. Orang yang kafir, apa yang berkaitan dengan agama, qala Allah dan qala Rasul. Ibnu Qayyim menyebutkan apa itu agama. Agama adalah qala Allah dan qala Rasul. Agama itu apa yang Allah kata, apa yang Nabi kata. Ibu-ibu, ayah yang hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, Allah sebut dalam Quran, wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amra ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'si Allaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Dalam surah Al-Ahzab, Allah meletakkan satu hal, iaitu kepada orang yang beriman supaya dia sedar, iaitu supaya mengikut apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul. Dan tidaklah patut, kata Allah dalam ayat ini, bagi seseorang yang mengatakan aku ini seorang Islam, seorang yang beriman pada Allah dari kalangan lelaki dan perempuan, untuk dia mencari hukum ataupun cara-cara yang lain selain daripada yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Kalau Allah tetaplah macam ni, Allah Rasul tetaplah macam ni, dia tak cari dah yang lain. Itu adalah golongan yang benar-benar alladzina amanu. Sebab itu orang yang mengaku beriman, tidak patut bagi mereka, kata Allah, duk cari benda lain, duk cari undang-undang lain, duk cari hujah lain, sedangkan Al-Quran sudah ada yang diturunkan oleh Allah dan sunnah yang telah ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Allah sebut dalam ayat ini, barang sesiapa wa may ya'sillaha wa rasulahu, mereka yang menderhakai, mereka yang menolak apa yang diputuskan oleh Allah dan apa yang diputuskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqad dhalla dhalalan mubina. Ini kita yang bahaya ini. Maka dia berada dalam sesatan yang nyata. Ini yang kita tak mahu. Sebab itu golongan yang pada mengatakan kami beriman, terima bulan-bulan apa yang telah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkataan kafah yang keseluruhan pula ditafsirkan oleh para ulama dengan menerima Islam dan beramal dengan seluruh ajaran Islam dan mencari kedamaian melalui semua saluran kebajikan yang ada dalam Islam. Perkataan as-silmi juga membawa maksud kedamaian yang sememangnya menegaskan bahawa Islam adalah agama kedamaian yang akan membawa penganutnya untuk hidup secara damai dan melebarkan kedamaian itu kepada seluruh makhluk manusia. Islam juga ditakrifkan oleh ulama sebagai penyerahan diri secara total, al-istislam kepada Allah Subhanahu wa taala. Dapat difahami bahawa Islam adalah agama yang damai dan tidak akan diiktiraf kesempurnaan Islam melainkan dengan menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam amalan para penganut. Ibu-ibu, ayah yang hadirin hadirat yang rahmati Allah sekalian, ramai orang kata orang Islam. Ramai orang kata kepada Islam. Kalau kita sedang hari ini, tak tahu lah ibu-ibu ayah yang hadirin hadirat sedang kata. Orang kata sungguh dekat Islam. Apa yang orang tak kata ke Islam? Orang kata teroris, pengganas. Orang kata macam-macam tuduhan yang melampau kepada Islam. Sedangkan Islam as-silmi itu telah membawa maksud kedamaian kepada kita semua. Islam itu selamat. Siapa yang masuk Islam selamat, siapa yang terima Islam selamat, siapa yang mengiktiraf Islam itu juga selamat. Sebab apa saya kata selamat?
Contoh dalam peperangan, Islam meletakkan garis panduan. Kalau musuh Islam mereka mencubuh negara umat Islam, mereka berlaku biadab kepada umat Islam, mereka merokol, mereka membunuh dengan suka hati dan sebagainya. Tapi Islam agama yang cukup mendamaikan. Nabi meletakkan garis ketika mana kita orang umat Islam di menawan negeri berperang dan sebagainya. Nabi meletakkan garisan-garisan yang tertentu supaya kita tidak melampaui batas. Salah satunya Nabi kata, jangan kita bunuh orang tua, jangan bunuh para wanita, jangan bunuh anak-anak yang kecil, jangan bunuh orang yang bersembunyi, yang melakukan ibadat dalam rumah ibadat mereka. Ini Islam nama. Sehingga kan para ulama ada yang menyebutkan mereka yang bersama-sama dengan tentera yang mana memerangi umat Islam juga tidak boleh dibunuh, melainkan mereka itu juga menyerang. Tapi sekadar untuk jadi tukang sapu, tukang masak, tak boleh bunuh. Tengok betapa indahnya dan damainya Islam kalau orang faham. Pada zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, dia perintah ada satu negara yang mana ditakluk oleh umat Islam. Negara ni negara kaya, negara banyak harta. Tentera umat Islam pergi masuk di negara tu, pergi tawan negara tu tanpa bergelak surat. Kalau diajar dalam Islam, kita kena tulis surat untuk mereka beriman kepada Allah apa semua. Kalau tak mau terima, baru berserah. Tapi tentera Islam ni, dia tak pergi dakwah cara tu, dia tak bagi surat apa, dia masuk terus negara tu, dia pergi tawan negara tu, memang mereka menang. Lalu salah seorang penduduk daripada negara itu dia mengadu kepada Umar bin Abdul Aziz. Ketika mana mereka ditawan, mereka diajar tentang Islam, tentang fiqh Islam, tentang kedamaian dalam Islam. Dia berfikir, kalaulah Islam sedemikian rupa, mengapa tentera umat Islam masuk dan ceroboh negara kami dulu ni tanpa duk hantar surat, tanpa bagi amalan? Benda itu diadukan kepada Umar bin Abdul Aziz. Dan Umar tulis sikit, dia kata, okey, kes ni perlu diadili. Dia buat cok mohon dia, kawan ni pun bawa lah balik pergi negara dia. Dia duk kata dalam hati dia, takkanlah Khalifah buat macam ni dah. Nak boleh apa takat tulis sikit ni, bukan awak nak pakai sangat pun. Bila dia bawa pergi negeri dia, dia pergi tunjuk dekat hakim, pergi surat daripada Khalifah Umar bin Abdul Aziz, suruh kes ni diadili semula. Maka hakim pun buatlah, orang kata di mahkamah dia, untuk mengadili kes ni. Akhirnya ternyata kesalahan itu berada di pihak tentera umat Islam yang masuk menawan negeri ini tanpa memberi amaran, tanpa hendak surat. Maka diperintahkan seluruh bala tentera untuk keluar daripada negeri. Tengok Islam itu sebenarnya hebat. Islam ni keluar dan tawan. Bila ditanya kepada geng-geng tentera tu, sebab apa yang kamu tak tawan negara ni, kamu tak habaq dulu, kalian tak bagi surat dulu? Mereka kata ke kumpulan tentera ini, sesungguhnya negara ini negara yang kaya. Kita takut lagi kalau contoh kita masuk tawan lagi, kalau kita bagi surat dulu, mereka lari dan mereka membawa segala harta benda, dan kita masuk ke tawan negara itu dalam keadaan tak ada apa. Adakah kamu berperang kerana harta? Ataupun kamu berperang untuk menegakkan agama Allah? Inilah satu ungkapan kepada para pejuang pada waktu itu, yang mana mereka merasakan Allah silap kami, yang mana masuk dalam keadaan tak bagi dulu surat, tak bagi dulu amalan. Setelah mana tentera keluar, maka mereka tulis surat semula, memberi amalan, dan mereka masuk, lalu disambut oleh penduduk negeri itu dalam keadaan yang terhormat. Indahlah Islam, indah. Damai dan Islam, damai. Ketika mana pembukaan Baitul Maqdis oleh Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu, ketika mana geng-geng tentera Islam, Muawiyah bin Abi Sufyan, Khalid Al-Walid, Abu Ubaidah Al-Jarrah, pitawan Baitul Maqdis. Ketika
mereka itu ketika nak serah kunci pintu Baitul Maqdis, mereka hanya mahu menyerahkan kepada Umar bin Al-Khattab. Lalu Umar datang. Ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, Islam masuk menakluk Baitul Maqdis tanpa merosakkan umat-umat di sana, hamba-hamba di sana. Orang kata manusia di Baitul Maqdis, dia tak kacau, dia tak bunuh orang itu kan. Berbeza dengan umat, berbeza dengan tentera-tentera Kristian, tentera-tentera Nasrani, Yahudi yang pada merosakkan tanah air umat Islam, membunuh umat Islam ikut suka hati. Mereka agama, mereka orang yang tidak meletakkan kedamaian. Tapi Islam meletakkan kedamaian. Tapi hari ini sebab apa orang kata Islam teroris? Sebab apa orang kata Islam macam-macam pengganas dan sebagainya? Kerana biarlah umat Islam merubul agama sendiri. Siapa yang merosakkan sekolah-sekolah agama rakyat? Siapakah yang mengatakan sekolah-sekolah agama rakyat itu melahirkan teroris? Bukankah mereka itu umat Islam? Siapakah yang menahan kapital kepada sekolah-sekolah agama, yang menghancurkan keseluruhan sekolah agama rakyat? Bukankah mereka itu umat Islam? Sebab itu Allah sekalian, jadikan agama ini agama yang damai. Sebab itu malanglah bagi mereka yang mana mengaku Islam tetapi tidak menerima Islam dengan keseluruhannya. Inilah yang amat malang kepada umat Islam. Dalam satu ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim." Allah sebut, katakanlah wahai Muhammad, sekiranya kamu itu cinta pada Allah, fattabi'uni, maka ikutlah aku, yakni ikutlah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu kata Allah, mereka yang katanya kami itu sayang Allah, kami itu cinta Allah, ikutlah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila ikut Nabi, tanda sayang kepada Allah, tanda cinta pada Allah, Allah sebut dalam ayat ini, yuhibbukumullah, maka Allah akan mengasihinya. Wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah ampun dosa-dosanya. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sebab itu sama-sama kita terima Islam dengan sebaiknya. Surga disediakan untuk orang yang menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Surga disediakan untuk siapa? Kerana pengarang kitab ni dalam tadabbur ayat ini, syurga disediakan untuk siapa? Perhatikanlah apa yang disebut oleh Allah di dalam Al-Quran. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu 'inda rabbih wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Tidak demikian, bahkan barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah sedang ia berbuat kebajikan, maka baginya pahala pada sisi Tuhannya, dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Syurga disediakan untuk mereka yang menyerahkan diri dan tunduk kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Pengertian ibadah dan penyerahan diri yang agak mendalam ialah meletakkan kasih sayang kepada Allah dan juga tunduk patuh terhadap semua arahan dan larangannya. Jadi yang berhak terima dan diberikan ganjaran syurga oleh Allah ialah mereka yang menyerahkan dirinya, yakni aslama kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang mana dibawakan oleh penulis kitab ini menceritakan siapakah golongan yang Allah diiktiraf untuk masuk syurga, iaitu mereka yang betul-betul terima Islam. Ibu-ibu, ayah yang hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, kita tu buku ramai. Kat Penang ni kita kata salah seorang guru kita, Ustaz tadi maaf, di Kedah Tuan Guru Haji Salim Musa, yang agak dikenali sikit di Malaysia ni, Tuan Guru Harudin.
Siapa yang tak iktiraf mereka? Semua orang iktiraf mereka orang yang ada ilmu, seorang ilmuwan dalam agama. Tetapi kebanyakan manusia adakah betul-betul ikut apa yang mereka mahu? Setengah orang dia pergi jumpa ustaz ni, time ada keluarga dia kena rasuk ni masalah. Dia ingat Tok Guru ni ustaz ni dia kena halaman tu. Bila berlaku kes macam ni, bila jumpa Tok Guru suruh jampi ayam dan sebagainya, bila berkaitan dengan hak faraid, dia punya nak harta daripada hak faraid ni, dia pergi jumpa Tok Guru ni, pergi jumpa Tok Guru tu, suruh bawa keluar dalil mengatakan dia berhak terima harta faraid. Kerana apa? Kerana dia mengidamkan benda. Tapi ketika Tok Guru sebut, okey, berkaitan dengan kepimpinan, berkaitan dengan undi, berkaitan dengan pilihan raya, contoh saya nak bagi contoh. Berapa ramai yang ikut? Saya ingat ada seorang abang luar yang sembang saya, dia kata sepatutnya Tok Guru ni tak payah masuk politik, merosakkan lebar. Apa? Tok Guru pula rosak, dia tak rosak. Ni masalah ibu rahmati Allah sekalian. Kadang-kadang bila ustaz ni sebut berkaitan politik, masjid tu politik ni masalah. Kalau ustaz ni sentuh sikit kepimpinan macam ni, oi tak boleh, ustaz ni dia sebelah sana, tak boleh. Ibu-ibu yang rahmati Allah sekalian, Islam dan kita kalau macam ni, benar-benarkah kita cinta dan serah diri kita bulat-bulat kepada Allah? Kalau kita main terima yang mana kita nak, kita buat yang mana kita tak nak. Ini yang berlaku terhadap umat Islam pada hari ini, yang mana dia terima hukum Allah apabila benda itu bertepatan dengan kehendak. Ini masalah. Ibu-ibu ayah yang hadirin hadirat Allah sekalian, saya nak bawa satu contoh daripada ayat Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang orang suka sangat benda-benda yang berkaitan dengan peribadi dia, tapi dia tak mau melihat apa yang Allah Subhanahu wa taala nak kepada dia. Dalam satu ayat saya nak bawa contoh, Allah sebut innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil 'adl. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala meletakkan kepada golongan-golongan yakni umat Islam khususnya supaya menyerahkan amanah kepimpinan kepada orang yang berhak menerima, kepada ahlinya, kepada orang yang mampu memikul. Sebab itu kadang-kadang saya ingat Ustaz Muttalib Ma'ruf, bila disebut tentang pilihan pemimpin ni macam ni, pemimpin ni macam ni, ramai orang kritik dia. Sedangkan mengaji kitab fiqh dengan dia itu bertahun-tahun. Sedangkan mengaji dengan dia itu berkaitan dengan tafsir Quran bertahun-tahun. Tapi bila main benda berkaitannya, oh dia ni politik, tak boleh masuk campur dengan agama. Mereka yang memisahkan politik dengan agama, akidah dia tidak begitu baik. Ibu-ibu yang berminta Allah, politik tak boleh dipisahkan dengan agama. Dari buka mata sampai pejam mata, agama langsung tak boleh ditinggal. Sebab itu bila kita nak tidur, kita kena baca doa. Kita bangun baca doa lepas bangun. Ini Islam ajar kita. Sebab itu ibu dan bapa Allah sekalian, Allah sebut sesungguhnya serahkanlah kepimpinan ini kepada ahli dia. Yang mana pada pilihan raya itu berapa banyak kita tengok penceramah-penceramah, ustaz-ustaz, golongan-golongan tertentu. Bila dia nak menang pilihan raya, dia hentam satu pihak ni, dia bawa dalil ni. Dia kata, tuan-tuan sekalian, sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kita, iaitu menyerahkan kepimpinan amanah kepada orang yang berhak menerimanya. Macam-macam kita bawa dalil. Tapi bila berkaitan dengan suatu benda yang kita tak tahu, saya dah sentuh sikit isu Selangor, tak selesai. Apabila nak buat pertukaran kepada menteri besar, kita cakap dari sudut agama. Bila nak buat pertukaran menteri besar, tak ada masalah tukar dan menteri pun tak apa bila tukar. Dan tukar menteri besar, okey, tidak masalah. Bila dicalonkan Datin Seri kita untuk menjawab jawatan, siapa tak kenal Datin Seri?
saya amat hormat pada Datin Seri, seorang individu, seorang wanita yang cukup tabah menghadapi kesulitan dalam hidup. Suaminya ditahan, dimasuk dalam penjara bertahun-tahun, dia menanggung risiko beban itu. Kita cukup hormat kerana dia seorang wanita yang cukup kental. Tapi apabila dia nak dicalonkan dalam posisi Menteri Besar Selangor, kita sebagai orang agama, orang yang faham tentang Islam, ada orang yang setuju, ada orang yang tak setuju. Yang tak setuju kebanyakan adalah golongan-golongan ilmu Islam. Sebab itu saya katakan tadi, ramainya manusia apabila kena pada diri dia, dia nak mencari ustaz, dia nak bawa hukum. Ni sesungguhnya serahkan kepimpinan kepada ahli dia. Tapi bila main bab isu ini, berapa ramai yang ambil pandangan pada para ulama. Siapa yang ambil pandangan betul-betul tidak ambil pandangan. Sebab itu menurut Allah, kita melihat isu Selangor, Allah sebut dalam Al-Quran, inna khayra man istahjarta al-qawiyul amin. Sesungguhnya kalau kamu nak bagi kerja kat orang, kamu nak minta seorang ini jadi ketua dan sebagainya, pilihlah dia itu al-qawiyul amin, seorang yang kuat dan seorang yang amanah. Para ulama berbahas tentang ayat ini. Contohlah dalam kalangan, contoh nak pilih ketua tentera. Ada seorang ini, dia tu amanahnya kurang, tapi dia pandai strategi perang. Maka para ulama meletakkan perlu diberi kepada orang yang mana kuat walaupun amanahnya kurang, sebab dia nak memimpin para tentera. Contoh, dia nak memimpin negara, dia nak memimpin negeri berkaitan dengan kewangan dan sebagainya. Kalau contoh dia ni pandai berkaitan kewangan, hebat, bertakbir, tapi dia ada masalah dari sudut amanah. Dan seorang lagi tak pandai nak pimpin, dia tak pandai ekonomi, ekam pun tak pandai, kewangan pun tak pandai, tapi dia amanah. Maka para ulama kata, serahlah hal itu kepada orang yang amanah. Ini kaedah-kaedah mana? Sebab itu kalau kita Rasulullah kat Selangor pula ramai pemimpin-pemimpin yang hebat. Dalam 2-3 parti itu, kalau kita tengok pemimpin dari kalangan lelaki yang Allah sebut al-rijalu qawwamuna 'ala nisa, sesungguhnya lelaki itu pemimpin kepada wanita. Kerana Allah lebihkan kepada lelaki, sehingga kan hak faraid pun lelaki lebih daripada orang perempuan. Sebab itu rahmatullah sekalian, ada orang kata habis itu tak boleh dalam pemimpin itu dari kalangan wanita. Bukan tak boleh. Zaman sahabat dulu pun ada pemimpin wanita yang jaga pasar, yang diberi amanah menjadi menteri di pasar. Sebab itu ulama meletakkan garisan yang saya setuju dan pandangan yang cukup baik yang disebutkan oleh ulama. Kalaulah contoh laki dah habis, orang lelaki dah habis ni, tak ada yang betul-betul hebat, tak ada betul-betul amanah, baru naik orang perempuan. Kalau selagi ada, cari orang lagi, ambil dulu orang lagi. Ini yang Islam letakkan kepada kita. Tapi ada tak orang guna kaedah ni? Tak guna. Sebab apa? Tak kena dengan cara. Sebab itu meneruskan kita terima Islam keseluruhan yang kita terima. Sebab itu apa-apa yang Allah sebut, sekiranya berlaku pertelingkahan yang memuskilkan kamu, kembalilah kepada Allah dan juga Rasulullah SAW. Itulah yang terbaik. Mudah-mudahan keindahan Islam hanya dapat dilihat apabila ianya dilaksanakan secara kafah. Islam yang digambarkan sebagai agama yang syumul dan indah, yang sesuai untuk setiap tempat dan zaman, tidak akan dapat dilihat keindahannya melainkan apa Islam itu dilaksanakan secara kafah, yang menyeluruh dalam kehidupan pengadu. Kafahnya Islam meliputi seluruh kehidupan seorang manusia. Ini disimpulkan oleh Imam Hasan Al-Banna sebagai sebuah agama yang meliputi agama yakni tata cara hidup, apa yang disebut sebagai ad-din, iaitu cara hidup, iaitu kita kena jelas agama adalah cara hidup, dan negara. Islam mengatur hidup penganutnya bermula dari bangun tidur dengan doa dan tidur semula pada malam juga dengan doa. Sepanjang hari itu, aktiviti
penganutnya diatur dengan teliti dan rapi oleh pemilik agama ini, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua keperluan hidup manusia diatur melalui hukum yang dicantumkan dalam perbincangan fiqh, yaitu ibadah, yakni hubungan dua hala antara manusia dengan Tuhan. Muamalat, yang membincangkan tentang hubungan manusia sesama manusia, yang juga akan menghasilkan pahala dan juga dosa, kerana ia bersangkut paut dengan hukum Allah dan juga pertimbangan adil dan zahir dalam hubungan sesama manusia. Semua hukum-hukum itu diatur oleh Allah Jalla wa'ala dengan tujuan untuk mengatur masyarakat supaya hidup dalam damai dan sentosa. Munakahat, yang membincangkan tentang hubungan jenis yang halal dan segala tata caranya, sama ada semasa pra-perkahwinan dan pasca perkahwinan. Bab ini juga membicarakan tentang hubungan sesama anggota keluarga bagi menjamin lahirnya sebuah keluarga yang sejahtera dan damai, dan juga jinayat, yakni hukum yang berkaitan dengan denda dan hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku kesalahan yang terlanjur dalam hubungan sesama anggota masyarakat. Inilah yang disebut sebagai kafah dalam suruhan ayat 208 surah Al-Baqarah. Selain aslama, yakni penyerahan diri, juga dilihat dari sudut akidah, yakni ikatan kepercayaan, syariah, yakni peraturan hidup, dan adab, iaitu hubungan antara sesama manusia yang dibina atas nilai-nilai yang baik, yakni mahmudah, dan menolak nilai-nilai yang buruk, yakni mazmumah. Ibu-ibu, ayah yang hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, mengapa kita tidak merasai keindahan Islam? Jawapan yang mudah, kerana kita tak terima dan kita tak menghayati keseluruhan yakni Islam. Kita tak menghayati seluruh berkaitan dengan Islam. Apabila kita berbicara tentang soal ibadah, mengapa kita tidak ada satu feel, tidak ada satu perasaan yang baik dalam melakukan ibadah kepada Allah? Sebab apa solat kita malas? Sebab apa main gaji kita malas? Sebab apa melakukan ibadah yang lain kita malas? Kerana kita tidak ada satu yang disebut sebagai takut kepada Allah Jalla wa'ala. Kalau manusia yang ibadah benar-benar ikhlas, Allah sebut dalam Al-Quran, dan tidaklah diperintahkan kepada kamu dalam melakukan ibadah itu, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahu din, melainkan kamu dalam keadaan ikhlas. Ibu-ibu ayat rahmatullah sekalian, berapa banyak orang yang solat? Kita tanya diri kita solat macam mana? Ada orang yang solat dia akan takbir Allahu Akbar, adakah dia benar-benar masuk dalam solat? Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis menyebutkan, ketika mana masuknya waktu, kami duduk sembang dengan Nabi. Bila masuknya waktu, kami pakat berlalu. Nabi pun macam tak kenal kami pun macam tak kenal Nabi. Kerana ada perasaan, kerana rasa feelnya mereka melakukan ibadah. Mereka menanti waktu untuk masuk dalam solat. Tapi kita hari ini solat masuk pukul 1.35, pukul 4.30, nak 15 minit kita nak sah baru semua. Kita tidak merasakan keindahan Islam jika perangai kita dalam melakukan ibadah macam itu. Bila kita buat kerja agama Allahu Akbar, kita nak mengharapkan orang puji kita, kita tak akan merasai keindahan yang Islam letakkan. Ibu-ibu ayah rahmati Allah sekalian, ibadah, hubungan antara hamba dan juga pencipta, muamalah yang bersangkutan hubungan sesama manusia. Al-Islam, agama yang syumul, agama yang adil, agama yang damai. Macam-macam kita boleh letak title Islam ini dalam keadaan yang baik. Apabila berlakunya peristiwa di luar sana, apabila umat Islam dibunuh, umat Islam dizalimi, Islam meletakkan garis panduan, innamal mu'minuna ikhwah. Ini hal muamalah, iaitu sesungguhnya umat Islam bersaudara.
Dalam hadis yang lain Nabi sebutkan umat Islam ini, sesungguhnya umat Islam itu saudara, kalau contoh cubit paha kanan, paha kiri terasa, bahasa kita satu jasad, satu anggota sakit, seluruh jasad akan berjaga malam. Ini yang digambarkan tentang hubungan muamalah. Ibu rahmatullah sekalian, apa yang berlaku di Palestin, apa tindakan kita? Apa yang berlaku di Rohingya, apa tindakan kita? Apa yang berlaku di negara umat Islam sana, apa yang telah kita lakukan untuk membantu mereka? Adakah kita sekadar tengok TV? Adakah kita sekadar mendengar berita? Ataupun kita hanya mendengar ucapan mengenai peristiwa yang menimpa mereka tanpa kita ada satu hubungan yang baik dengan mereka? Ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, sebab itu dalam Islam dia ada muamalah. Dia kena ada hubungan muamalah dia. Yang mana bila kawan lepas kena, kita pun kena. Kita pun terasa ini, baru kita akan merasai keindahan Islam. Tapi kalau orang Palestin kena bom, kalau umat Islam Palestin kena tindas, kena zalim, kita kat sini masih lagi bersekongkol dengan Zionis Israel, masih lagi bersama membangunkan ekonomi Israel. Kita tidak akan merasai keindahan Islam dari sudut muamalah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, begitu juga dengan berkaitan dengan soal perkahwinan, berkaitan jenayah yang diletakkan dari sepanduannya oleh Islam. Ibu dirahmati Allah sekalian, sebab apa perkahwinan pada hari ini kita tengok, sebab apa perkahwinan kebanyakannya goncang. Mengapa banyak pernikahan yang tergantung tengah jalan? Saya baru-baru ni dirahmati Allah sekalian, Allah dapat maklumat apa nak baik. Seorang budak perempuan umur baru 22 tahun, kawan pada isteri saya, dia mesej baru-baru ni, dia kata dia kena cerai dengan talak 3. Allah, baru kahwin tak sampai 2 bulan kena cerai dengan talak 3. Ada satu kes main jumpa saya, kata ustaz macam mana nak buat ni? Sebab apa? Laki dia kata kalau hang balik rumah mak, jatuh talak 3. Sebab apa ini berlaku? Kerana kita tidak terjaga dari soal perkahwinan, dari pra-perkahwinan, dari sebelum perkahwinan. Kita tak jaga. Kita mengikut tren Yahudi, kita mengikut tren Kristian, kita mengikut tren Barat dalam hal perkahwinan. Ibu-ibu rahmati Allah sekalian, ada pula pra-perkahwinan. Seorang bersanding suruh baru pra latihan untuk berkahwin. Kalau inilah agama yang dibawa, memang kita tak akan merasai keindahan Islam. Sebab itu indahnya Islam, kalau orang faham, Nabi SAW kata kepada bapa-bapa, kata kepada waris-waris, kalau datang, idza ja'akum man tardau dinuhu wa khuluquhu fazawwijuhu, maka apabila datang seorang lelaki yang mana kamu tengok agama dia, kamu rasa suka kerana dia itu benar-benar jaga agama, dia mai sembahyang kat Masjid Al-Amin, dia sembahyang, dia jaga, dia rajin baca Quran, dan juga khuluquhu, dan juga kamu rela dengan akhlak dia. Tengok akhlak dia, Allah, Masya Allah, jumpa salah orang tua, tak tinggi suara, tak buat benda-benda yang maksiat, akhlak dia baik. Kata Nabi, bagi kahwin tu indahlah Islam, indah. Yang suka dengan siapa? Umat Islam pakai. Anak main dengan anak 10,000 rasanya. Saya kawan saya bawa dia dulu meter wasit. Dia menghina orang buruk. 13 hari buta, datang apa? 13 hari. Kalau agama disukarkan, urusan agama berkaitan hal perkahwinan disukarkan, macam mana ada dalam kita? Bukan semua gaji puluhan ribu, bukan semua gaji 3-4 ribu sebulan. Islam agama yang cukup baik kalau orang faham, berkenan, setuju, lepas tu kenal Izzat, nikah, bukan baik. Tapi mai Allah, yang saya geram, yang saya cukup-cukup tak suka, yang tak harga tu seorang ustaz. Kalau saya sebut nama mungkin orang kenal. 13,000 dia tak. Duk nombor dia tak mampu. Nah, lain pun payah dapat, terpaksa banyak pun
entah lah. Tu pun 13,000. Sebab apa 13,000? Master, saya tanya ayah kepada kawan saya, sebab apa yang Pakcik setuju? Kalau saya tolak, dia tak terima. Dia kata, Ustaz, no, yang 10,000 tu, yang tak pakai tudung, yang tu orang kata baju sekerat, yang tu baju ketat, tu baru 10,000. Yang macam ni dia pakai tudung labu, yang ni yang kena mahal. Dia kata, Islam macam mana? Nabi SAW sebut semahal-mahal wanita, semulia-mulia wanita, mereka yang mudah maharnya, yang rendah maharnya. Ini yang terbaik. Mudah Islam ajak kita. Jangan duk pakai kat elok. Tu kalau pakai macam tu, itu 10,000 pakai macam ni, elok jubah tudung labu semua 13,000 tak boleh pakai. Sepatutnya yang pakai jubah, yang pakai elok, itu yang paling murah. Ni kita kena faham. Ibu-ibu rahmatullah sekalian. Sebab itu kita tengok. Dalam soal perkahwinan, adakah mereka bertakwa kepada Allah? Dalam satu hadis, kalau kita tengok hadis 40 akhir zaman, tak silap saya hadis pertama yang dibawa masuk oleh Syekh Muhammad Fahmi Zamzam, yang mana dalam sebab yang dia tulis takwa sebagai penyelamat umat di akhir zaman. Dia bawa satu hadis daripada Nabi SAW, yang mana sahabat tanya, ya Rasulullah, bagaikan peringatan yang terakhir pada kamu kalau Nabi bersyarah panjang, bagilah kami wasiat. Nabi kata, fa'usikum bitaqwallah, sesungguhnya aku berwasiat kamu bertakwa pada Allah. Ibu rahmatullah sekalian, sebab itu indahnya Islam bila orang faham. Contoh, berkenan dekat seorang ni, hantar wakil, pergi Mina, lepas tu mudahkan cara. Duit tak cukup, tak apa, kita buat dulu duit. Saya nak bawa satu cerita rahmatullah sekalian, menjadi inspirasi pada kita. Ada seorang ustazah ni, saya kira itu dia ustaz. Dia menikah, tak silap saya, bulan 12. Dia menikah. Suami dia memang raja kampung. Duit memang tak ada. Bukan tak ada duit sangat. Tak apa, nikah dulu. Lepas nikah, kawan ustazah ni pun mengandung, nak beranak, baru buat kenduri. Pindah dah Islam bila orang faham? Pindah. Bukan nak buat kenduri 3-4 ekor. Kadang-kadang dia main trend dari masalah ada yang trend, dia main dari Pak Mat sekor, aku 2 ekor. Ini masalah. Pak Mat buat kenduri macam ni. Tengok dia punya hias kemo elok bunga. Kalau ni ibu rahmatullah sekalian, baru ni saya pergi satu kenduri. Saya tanya apa benda. Saya kata sebab apa lah buat kenduri macam ni. Guna satu dewan, kat tengah-tengah tu dia buat kamera permainan di merah tu. Lepas tu tubuh tiang bunga dan sebagainya. Untuk apa? Dengan buat pintu gerbang, meniru adat daripada Nasrani. Ini bukan agama kita. Agama kita mudah, simple kalau orang faham. Betapa indahnya, mudahnya kalau kahwin ni orang faham. Okey, terima, dah berkenan, setuju, selesai insyaAllah. Selalu cerita saya bawa menantu kepada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, yang Sayyid Musayyib, seorang tokoh hadis yang terkenal. Sehingga kan bila dia bawa hadis tu, orang tak sebut dah daripada siapa-siapa, sebab kemungkinan besar ramai orang pandang dia ambil hadis tu daripada orang ketua dia Abu Hurairah. Dia nak kahwin dengan anak Abu Hurairah kerana dia nak belajar ilmu. Ini hebat ustaz. Sebab tu yang tak kahwin lagi ni, carilah anak-anak ustaz. Sambil kahwin tu, dah kahwin tu bolehlah berguru. Yang dah kahwin, kahwinlah seorang lagi. Ibu-ibu yang berahmatullah sekalian, Sayyid Musayyib, bila dia mengajar, dia ada seorang anak murid. Anak murid dia ni duduk main kelas dia, hari tu tak main. Bila tak main 2-3 hari, dia pelik sebab budak ni istiqamah punya ni. Lepas tu anak murid dia main. Bila main, dia kata sebab apa yang tak main 2-3 hari, dia tengok tu cari yang tak jumpa. Dia kata isteri aku baru tinggal, aku kena murid dia. Bila kata macam tu, Syekh Musayyib terus katanya dia, nak kahwin lagi tak dengan aku? Aku nak pelawak kahwin dengan aku. Dia kata biar tu Syekh ni, takkan dia bagi kahwin. Dia kata Syekh, aku ni bukan ada apa, duit pun tak ada 2 dirham.
kata duit 200 akad nikah. Dia pun terkejut. Tak biasa tengok lagi anak saya ni. Tengok. Senang Islam dia orang. Lepas tu dia terus balik rumah, dia kemas rumah semua, dia fikir dia betul kan dia aku kahwin ni. Tahu bini baru nikah kita. Tu lagi dia tu galak tu. Tanah rumah bini tak ada nak dia memang kahwin lah semua ni. Tu orang kita kata Islam suruh kahwin, tak ada masalah. Isteri ada orang nak kahwin lah, tak ada masalah. Tapi kadang-kadang kita dalam bab perkahwinan ni cukup masalah. Selepas tu dia tak ambil anak Syekh Usaid, dia tu fikir sampailah Syekh Usaid main bawa mah dekat dia. Dan dia lihat secantik-cantik wanita. Ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, mudah kalau orang faham. Sebab tu hari ini bila kita tengok kes cerai, bila kita tengok kes rumah tangga bergolak, laki pukul bini, bini pula pukul isteri. Hari itu dalam satu laporan berita bagaimana isteri dia geram suami dia nak kahwin seorang lagi, dia potong mantu suami dia. Macam-macam yang kita dengar konflik rumah tangga hari ini. Macam-macam yang kita dengar. Tapi apa yang kita faham tentang konflik tersebut adalah salah satunya bermula daripada sebelum perkahwinan. Kalau perkahwinan yang dimulakan bukan dengan takwa kepada Allah, inilah yang akan merosakkan rumah tangga tersebut. Sebab itu kalau yang nak kahwin, teman-teman sekalian, kalau anak-anak nak kahwin, saya bagi pandangan saya, nasihat saya, dan saya rasa ustaz-ustaz lain pun bagi nasihat, mudahkanlah. Kalau ayah-ayah mudahkanlah perkahwinan. Janganlah tengok dan tunai kayak tengoklah yang Nabi sebut man taradhu dinuhu wa khuluquhu, iaitu yang agama kamu redha, yang akhlak kamu redha, bagilah kahwin itu. Kalau tak kata Nabi, akan berlakulah akan fasad, kerosakan kepada pasangan tersebut. Ibu-ibu yang hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, mudahkanlah urusan ini dengan terbaik dalam agama kita. Manhaj Allah sesuai untuk setiap zaman. Ada sepotong ayat Al-Quran yang menyeru alladzina amanu, yakni golongan yang beriman, supaya beriman. Perhatikan potongan ayat tersebut, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, aminu, berimanlah. Maknanya iman mempunyai beberapa tingkatan, yakni darjah. Ada tingkatan yang tidak menjamin keselamatan dan kebahagiaan orang beriman apabila dia hanya menerima Islam secara serpihan sahaja. Apabila ia terus dan tetap beriman dengan segala apa yang didatangkan oleh baginda Ar-Rasul, maka akan meningkatlah lagi kedudukan imannya kepada tingkatan yang lebih tinggi. Antara unsur keimanan dalam tingkatan yang tinggi itu ialah keyakinan bahawa manhaj dan sistem yang diaturkan oleh Allah sesuai untuk semua zaman dan keadaan. Mungkin ada orang yang berkata pengharaman riba tidak sesuai untuk zaman ini kerana ia membangkitkan perkembangan ekonomi. Hijab sudah tidak sesuai dengan zaman kerana berlaku diskriminasi terhadap wanita. Undang-undang Islam sudah laku dan berbagai dakwaan lagi. Sesungguhnya mereka yang mendakwa seperti itu, terutamanya dari kalangan mereka yang beriman, sebenarnya tidak memahami dan meyakini bahawa semua manhaj dan sistem hidup yang berasaskan iman diturunkan dari Tuhan yang menciptakan langit, bumi dan seluruh sistem antara keduanya, dan dialah juga yang mencipta manusia. Bahkan dialah juga yang menjamin kedamaian dengan pelaksanaan secara kafah. Manhaj dan sistem Islam ini bukan untuk dikaji dan diperbaiki, tetapi untuk dilaksanakan segala kafah oleh setiap yang bergelar alladzina amanu, golongan yang beriman, tanpa bantahan dan penambahbaikan terhadap hukum yang diturunkan oleh Allah Jalla wa'ala. Ibu-ibu ayat rahmat Allah sekalian, iman kita sat naik sat turun. Iman ini dia ada tingkatan, dia boleh naik dan dia boleh turun. Hari ini mungkin iman kita bertambah, besok mungkin iman kita berkuat.
Ada orang yang beriman, betul dia beriman, dia percaya kepada Allah. Kalau kita tengoklah rukun iman, 6 perkara tentang rukun iman: percaya pada Allah, pada Rasul, pada malaikat, kitab, hari kiamat, qada dan qadar. Dia percaya, tidak ada masalah, dia percaya semua. Tapi ada setengah benda yang dia ragu, yang mana tahap keimanan dia itu rendah ataupun belum sempurna dia. Salah satu dia manhaj ataupun sistem yang Allah aturkan dalam kehidupan ini dia tak diterima. Allah aturkan manusia dan Allah tahu apa yang terbaik untuk manusia. Allah jadikan ibu-ibu, ayah-ayah dan saya, Allah tahu apa yang terbaik untuk saya, apa yang terbaik untuk kita semua. Kadang-kadang kita rasa benda ini kita tak setuju, tapi benda itu baik untuk kita. Sebab itu ibu rahmati Allah sekalian, menjadi kewajipan untuk umat Islam yang benar-benar iman pada Allah untuk terima segala-galanya. Kadang-kadang dia beriman pada Allah, dia percaya kalau tak solat itu kena azab, tak kena zakat kena azab. Tapi berkaitan dengan wudu dia tak boleh terima. Contoh berkaitan dengan soal macam orang kata faraid, dia tak boleh terima. Dia kata sebab apalah yang perempuan dapat sikit, lelaki dapat banyak, tak boleh terima. Itu menunjukkan iman dia itu tidak lagi benar-benar betul-betul tahap iman tersebut. Ibu-ibu, ayah yang hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Sebab itu iman kita bertambah dan iman kita juga meningkat. Sebab itu menurun. Sebab itu sentiasalah kita memperbaharui, menambahkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang terbaik dalam kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala menjamin kesempurnaan agama ini, yang menandakan tidak perlu lagi kepada kajian terhadap hukumnya ataupun untuk mengkaji teknik pelaksanaannya. Itu dibenarkan. Perhatikan jaminan Allah, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Pada hari ini kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuredai Islam itu jadi agama bagimu. Ibu-ibu rahmatullah sekalian, perbincangan mengenai wudu. Baru-baru ni ketika bulan depan kita isu yang agak timbul semula, isu wudu. Dalam kitab ini, pengarang kitab ini mengukirkan bahawasanya setiap insan ataupun manusia itu dia boleh mengkaji teknik pelaksanaan, tapi dia tak boleh untuk mempertikaikan hukum. Maksud dia boleh macam mana kita nak laksanakan wudu, macam mana kaedah yang terbaik kita nak laksanakan, boleh kita sebut. Tapi kita tak boleh nak diubah sesuai apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Allah kata dalam Al-Quran, potong tangan pencuri, Allah sebut dalam Al-Quran, penzina yang terkahwin ni kena rejam sampai mati, kita kena rejam. Sebab apa? Kata Allah dalam Al-Quran, sesungguhnya walakum fil qisas hayatun ya ulil albab. Pada hukuman qisas adanya, kata Allah Subhanahu wa taala, adanya kehidupan. Begitu juga dengan hal yang mencuri, sesungguhnya Allah sebut nakalan minallah, ini adalah bentuk pencegahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu orang nak wudu kita kena terima. Tapi kita kena lihat wudu itu untuk siapa. Kalau contoh nak laksanakan Malaysia, nak laksanakan wudu itu hanya digunakan kepada rakyat, kepada saya, kepada ibu-ibu rahmatullah sekalian. Bila kita buat salah, kita kena hukum. Tapi yang di atas saja dibebaskan, itu kita tak terima. Tapi kalau kita mengkaji dan sebagainya, kita kaji teknik dan sebagainya, kalau contoh rakyat kena, pemimpin walaupun raja di atas sana pun perlu kena tolong, itu baru kita terima. Tapi kalau kita tak. Sebab itu kita boleh mengkaji teknik dan tapi kita tak boleh untuk kita mengubah sesuai hukum Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Allah sebut dalam Al-Quran, ayat yang selalu kita dengarkan sebelum kita sebut. Dan Allah sebut, sesungguhnya innal ladzina immakannahum fil ardh, sesungguhnya orang yang mana kami bagi amanah, bagi kekuasaan pada mereka atas muka bumi, tunaikan amanah, iaitu suruh solat.
syukur zakat. Lepas itu buatlah benda yang baik, cegahlah perkataan yang bukan. Itu yang Allah suruhkan kepada kita. Sebab itu kita kena buat benda ni dulu, barulah kita datang kepada pelaksanaan itu. Ibu berahmat Allah sekalian, banyak lagi benda yang kita perlu buat sebelum kita pergi kepada hudud. Tapi dalam masa yang sama, cita-cita untuk melaksanakan hudud itu perlu ada dan wajib untuk kita semua menerima hukum daripada Allah Jalla wa'ala. Ikmal, yakni penyempurnaan, adalah dalam bentuk jenis, manakala itmam, kecukupan, adalah dalam bentuk bilangan, yakni agama ini telah menentukan jalan keluar dan cara penyelesaian masalah yang cukup dari semua jenis masalah dan cara penyelesaian yang adalah sempurna. Ibu-ibu rahmatullah sekalian, saya nak sentuh sikit. Undang-undang manusia ini memang gagal, terbukti gagal undang-undang manusia. Kes rogol meningkat, kes bunuh meningkat. Orang tak takut dah dengan hukuman. Kalau tengok YouTube, tengok Facebook, budak-budak hari ini, para remaja hari ini berani ambil gambar, mereka bully kawan-kawan mereka, belasah kawan-kawan. Seronok ambil gambar, upload dah. Mereka tidak rasa takut dan gentar. Mereka tidak rasa suatu sikap yang dinamakan adab dalam hubungan manusia, muamalah, hubungan sesama manusia, mereka semua tidak ada. Kerana mereka tidak mendapat nilai Islam yang sebenar. Sebab itu Nabi meletakkan garis panduan dalam mendidik generasi Islam. Muru auladakum bis-salah. Suruh anak kamu kerjakan solat ketika mana umur mereka 7 tahun. Para ulama hadis menafsirkan dalam hadis ini bukan perintah berkaitan dengan solat, tapi berkaitan dengan hukum-hukum yang lain, seperti pakaian, seperti puasa dan sebagainya. Kita anak-anak hari ini, kita maaf rahmatullah sekalian, siapa di kalangan kita yang anak-anak dia umur 10 tahun, 11 tahun perempuan, kita tu ajak pakai baju hitam. Kita tu ajak anak perempuan kita pakai baju kebaya. Kita tu ajak anak-anak kita tak pakai tudung dari kecil. Bila orang tanya, Allah daripada balik budak ni tak kena pahala dosa, tak dapat dosa apa-apa pun. Sedangkan kita tak lihat apa yang Nabi letakkan dalam mendidik generasi yang anak-anak. Sebab itu rahmatullah sekalian, ketika pada umur 7 tahun, didik dengan agama. Ayah-ayah, kakak-kakak, abang-abang semua ni yang ada anak, suruh pakai tudung, ajak pakai tudung. Kita tengok budak pasti pakai tudung, Allah comel. Didik dengan tudung, mudah-mudahan melekat sampai nikmati ini. Didik dengan solat, dengan puasa, tak apalah dia tak boleh sehari, setengah hari dulu tak apa. Bila usia 15, kata Nabi SAW, 10 tahun, pukullah mereka kalau mereka tak solat. Kalau mereka tak mau bawa agama, pukul, kita ambil tindakan. Ini dalam mentarbih anak. Hari ini orang tak tarbih anak-anak dengan acuan Islam. Orang tak melihat kesempurnaan Islam. Akhirnya melahirkan generasi yang malang, yang akan merosakkan agama Allah Jalla wa'ala. Saya tengok itu rahmatullah sekalian, saya rasa semua orang tengok. Dia boleh tangkap gambar kawan yang kena pukul dekat kelapa sawit, seorang lagi ambil pula orang kelapa, bedai pula kawan dia, pukul kawan-kawan ke asrama. Lepas itu yang perempuan pun Allah ada juga. Kita ingat perempuan dia tak dikawal, lagi sakkan kawan orang lagi. Duk ambil gambar Thailand. Macam mana generasi nak baik? Kalau filem hari ini pun kerajaan tak tapi cerita sikit Malaysia ni tak ada cerita lain. Thailand gangster hantu, Thailand gangster hantu. Itulah kita menjadi macam tu sekalian. Budak-budak jadi masalah, lepas tu takut hantu. Dia duduk dengan sikap itulah yang mana yang diajar oleh pemerintah, yang diajar oleh keluarga, menyebabkan mereka rosak. Sebab itu mudah-mudahan kita yang faham agama, terima agama yang seluruhnya, bina anak-anak dengan Islam. Mudah-mudahan kita selamat dan anak-anak serta keturunan kita selamat daripada dimamah oleh api neraka Allah Jalla wa'ala. Mudah-mudahan ibu Allah sekalian, saya rasa cukuplah sekadar pada malam ini. Dan insyaAllah kita sambung lagi kita dalam tadabbur ayat ini, tak habis lagi tadabbur ayat ini pada masa yang akan datang. Tengok muka
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala